Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardh fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin. Yang hormati fungsi masjid Pekan Koping dan kuasanya, para pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah. Dulu saya ucapkan syukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini saya dapat hadir, walaupun saya dah berjanji pada 20 bulan lalu dengan Cikgu Muslim, tapi ada hal yang mustahak saya tak dapat hadir. Saya nak sudah tak adalah peluang lah untuk jumpa tuan-tuan, tapi takdir menentukan bahawa saya dapat diberi masa untuk menyampaikan tazkirah pada tuan yang di sini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit petunjuk daripada perjumpaan ini. Pertamanya saya rasa turut bersama gembira dengan tuan-tuan kerana masjid tua ini dihidupkan. Banyak masjid-masjid yang ditukar dengan baru, masjid itu terus kosong ataupun masjid itu hilang. Umpamanya di sana ada negeri sebuah Mengkurak, tidak lama Mengkurak, Utama Biru, ini langsung hilang ya, tak dapat nak diguna. Tapi di Koping ini walaupun dapat wujud baru, wujud lama ini masih berfungsi dengan baik. Tidak mustahil satu masa masjid lama ini juga boleh menjadi masjid kami semula. Apabila masjid yang baru itu dipenuhi dengan ramai sangat orang, maka boleh kita minta supaya jemaah diberikan di Pekan Koping ini. Dan itu perkara yang biasa ya. Tuan-tuan sekalian, saya bacakan satu ayat dari firman Tuhan tadi, iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala telah bangunkan bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ya, Allah Ta'ala telah membangunkan bagi seluruh umat, setiap umat ini seorang rasul. Hanya Allah, tugasnya ialah untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Kita mengetahui bahawa semenjak manusia dilahirkan ke bumi ini, Allah Ta'ala bangunkan rasul. Malah orang tua kita atau kata nenek kita, Adam itu adalah rasul. Adam itu rasul, artinya kita ini adalah keturunan rasul, keturunan Nabi. Manusia ini adalah keturunan Nabi dan Rasul, bukan calang-calang ya. Tak payahlah kita nak
mencari saluran untuk melakapkan diri kita dengan keturunan orang baik-baik. Sebenarnya memang keturunan kita baik, keturunan Nabi dan Rasul. Manusia keturunan Nabi dan Rasul. Dia tak kira apa bangsa, sama ada kita orang Melayu ataupun orang Arab ataupun orang Turki ataupun orang Spain, Australia, Eropah. Semua kita adalah keturunan Nabi dan Rasul. Sama ada kita Cina ataupun kita India, semuanya anak Nabi lah. Sampai biru cucu Nabi. Semua cucu Nabi. Maknanya orang baik. Tapi tuan-tuan semua, persoalan kita, kenapa Nabi ini diutus pada tiap-tiap umat? Kenapa tak cukup dengan seorang Nabi? Lepas itu sambung. Tiap-tiap umat ada seorang Nabi. Sehingga satu riwayat menyebutkan Nabi ini seramai 124,000 orang. 124,000 ni dan setiap tanah Adam. Dan di antaranya ialah 313 orang Rasul. Silih berganti Rasul. Mengapa? Kerana umat manusia ini, bila Nabi dia wafat, dia balik menjadi ibu. Kita tak ada. Kita membaca kisah Adam dan Hawa, atau kisah Adam dan anak cucu dia, namanya Qabil wa Habil. Dua puak yang bertentangan, satu puak yang percaya kepada ayahnya sebagai Rasul, satu puak yang tak percaya ayahnya Rasul. Puak Qabil tak percaya ayahnya Rasul, puak Habil percaya ayahnya Rasul. Sehingga dua puak yang bertentangan, dan Habil dibunuh oleh Qabil atas kerana menolak perintah ayahnya. Syariat pada masa itu, si Qabil kena kahwin dengan adik Habil dan Habil kena kahwin dengan adik si Qabil. Kebetulan adik si Qabil ini cantik, lalu si Qabil ini tak pilih adik dia kahwin, dan dia menolak perintah ayahnya. Dia mengatakan ayahnya bohong dalam kerasulan. Peristiwa ini direkam dalam Al-Quran, bukan satu cerita riwayat dirayat. Nah, dia daripada sumber Al-Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam iz qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Bacakan kepada mereka tentang kisah Adam ketika keduanya disuruh melakukan korban, diterima korban yang sebuah dan ditolak korban yang satu. Itulah ringkasan cerita. Dan tuan semua, saya malam ni tak cakap banyak dengan bimbang. Setengah jam ya. Untuk beritahu dengan cakap panjang-panjang. Cakap setengah jam. Setengah jam tu dikira orang boleh dengar lah. Ono lepas setengah jam baru kita cakap juga dia dah tak masuk lah. Kalau sambung lagi, dia dah meruat. Bila nak berhenti orang tu dia. Ini bukan setengah jam. Jam pukul 10 lah. Okey, saya nak sebut ini. Yang penting, yang khulasah bukan cerita. Khulasahnya ialah bila puak Habil ini mati, tinggal Qabil. Qabil bawa diri. Dan mereka mengumpulkan penyembah berhala yang pertama di dunia, Qabil. Pak Habil mati, tapi adik-adik beradik yang masih beriman dengan Adam.
bila ada wafat puak ini, lama kelamaan puak ini sudah kehilangan pedoman. Agama yang ditinggalkan oleh Adam luput dari ingatan, sehingga layak seorang Nabi baru putus. Itulah Iblis yang memimpin anak akhir kepada Adam, iaitu Nabi Allah Sis, puak Sis kan. Diberitakan bahawa Iblis ini berada di Mesir. Iblis tak lama memimpin. Begitulah jaya dia memulihkan akidah anak Adam ini, dan seperti telah dia pun wafat. Bila dia wafat, anak cucu yang ditinggalkan oleh Iblis pun balik menjadi kita. Datang Nuh yang memimpin pula umat Islam ini. Kita baca kisahnya Nuh, dia mampu menyelamatkan 40 orang mukmin, 40 pasang mukmin, semua orang mukmin. Yang ditenggelami oleh air kaum kafir itu, kecuali 40 pasang ini hidup dengan Nuh. Bila Nuh wafat, yang beriman ini pun lama-lama balik dari itu. Begitulah silih bergantinya para Nabi. Samalah kisahnya dengan bangsa Arab yang dahulunya didatangi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, diutuskan. Bangsa Arab sudah ada Nabi namanya Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail ini hanya bertanggungjawab mengenai pembinaan Kaabah. Syariat Ibrahim inilah yang kita amalkan, iaitu haji. Haji itu syariat Ibrahim, berkhatan, tutup kuku, cukur misai, ini semua ada syariat Ibrahim. Kita melanjutkan saja. Lalu selepas Ibrahim dan Ismail pun wafat, bangsa Arab ini balik menjadi kufur. Mereka menjadi penyembah berhala, dan mereka telah menukar balikkan syariat Ibrahim ini dalam beberapa kes yang jelas. Dan jelasnya dia pun tidak lagi bertaklid kepada Allah. Mereka telah mewujudkan berhala-berhala keliling Kaabah. Mereka tawaf sama-sama dengan berhala yang merupakan lambang-lambang untuk nenek mereka, dan sangka mereka masih berada dalam keadaan akhir. Sebab itu kalau kita baca ayat mengenai ayat hilal Ramadan, hilal, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang hilal Ramadan. Hilal bukan ahillah Ramadan ya, tentang anak bulan. Orang Arab ini sensitif ya. Zaman mereka yang ummi dan tak boleh baca dan boleh itu, dia melihat cakrawala ini, planet ni, dia tengoknya kenapa bulan ni kecil, mula-mula kecil, besar, lama-lama hilang, tiba kecil balik. Kenapa bulan ni tak macam matahari? Terus terbang. Apa salahnya bulan ni terus terbang? Siang ada matahari, malam ada bulan. Kan senang. Tak payah kita pasal seribu. Siang bulan, malam matahari. Apa nama siang ada matahari, malam ada bulan. Inilah persoalan bahasa. Quran merakamkan persoalan ini. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hilal bulan, anak bulan. Qul, Nabi bukan saintis. Ada benda Nabi tak jawab, mengaku. Tak agak-agak tanya, pada hemat saya, hemat tak main. Orang kita suka main hemat ya. Pada hemat saya, suasana hemat. Nabi tak main hemat.
Dia tak jawab, dia diam. Dia tak ada pengetahuannya dia. Sebab itu banyak ayat-ayat kata Qul Allah ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, adalah arahan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Qul hiya mawaqitu lin-nas. Yang bulan itu kecil itu adalah untuk mawaqit, ketentuan masa untuk manusia. Wal hajj secara khususnya ketentuan untuk musim haji, untuk ibadah haji. Jadi yang Tuhan buat cipta bulan itu kecil untuk mawaqit, menentukan tarikh-tarikh. Bulan ini ada 29 dan 30. Sebab itu orang dulu tak ada kalender. Kalender tak ada apa pun. Tengok bulan tahu. Kerana kebiasaan. Apalagi orang falak. Orang falak kita tengok bulan dia tahu. Hari ini 3, 4 macam malam 22. Subuhan pati yang ambil 22. Dulu. Menarik kalender. Orang tua saya dulu pun dekat. Tengok orang tua. Kalender dah betul-betul. Orang dulu, orang sekarang bulan ngambang pula, kena. Mana marah pula, bulan apa yang ngambang sana bulan ni. Ya, itu beza. Yang pentingnya ayat yang berikutnya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kamu masuk rumah melalui pintu belakang. Walakin birra man ittaqa, tapi kebaikan itu kamu bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah kamu dalam rumah kamu melalui pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, takut oleh Allah semoga kamu mencapai hidayah. Apa sebab ayat ini? Kita semak dalam asbabun nuzul bahawa orang Arab dahulu, dia telah mengubah syarat haji itu. Bila masuk musim haji, mereka tak masuk rumah pintu depan. Satu, dia punya dia punya syariat. Bila masuk musim haji, masuk rumah pintu belakang. Kenapa? Semua orang dalam musim haji itu masuk. Kita mana hidangan masuk rumah itu dulu, ikut pintu belakang. Malah dia mengubah. Pada musim haji, mereka tawaf dalam keadaan airian. Airian ini telanjang. Dia balik kepada fitrah. Katanya, hukum haji ini bila kita tawaf, kena telanjang. Bila sa'i pun kena telanjang. Airian. Cubalah tuan-tuan bayang, orang tua telanjang. Budak comel sikit. Itulah yang diamalkan. Hidup dalam zaman seperti itu. Dan mereka merasakan mereka masih dalam keadaan Islam. Itulah Rasulullah betulkan keadaan ini. Tadi saya sebut tuan-tuan semua. Itulah beberapa perubahan dalam penyembahan yang berubah dalam ini zaman Ibrahim dan Ismail. Setelah wafat Ibrahim dan setelah wafat Ismail, sehingga Rasulullah betul dalam balik dan mengajar ilmu tauhid dengan menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar tauhid seperti yang diajar oleh Rasul, yang diajar oleh Allah. Yang kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tapi Allah itu asal. Allahus samad, Allah tak pergantungan. Dan dia pada bulan tidak beranak dan tidak beranakkan. Walau yakun lahu kufuwan ahad, tak ada sebanding dengan sesuatu itu. Itu je ilmu tauhid zaman Rasulullah. Dia tak berat mengajar macam zaman kita. Zaman kita ni mengajar tauhid sampai orang tak faham. Kita kata ilmu kalam. Ini orang wajib artinya ada dan wajib tak ada. Mustahil tak ada, wajib ada. Dalil bahawa mana? Dia faham? Ulang balik. Wujud artinya ada, lawannya tak ada.
Mustahil tak ada, wajib ada dari bawah. Ulang-ulang. Ayah saya ngaji 14 tahun, dia tak faham. Ulang terus, cara pendekatan. Dan itu dengan Allah. Wujud hati nak ada, lawannya tak ada. Mustahil tak ada, wajib ada dari bawah. Lama-lama makna angkat tangan. Ustaz, betul-betul Tuhan ada ke tak ada? Ini apa ni Tuhan ada, lawan-lawan tak ada, ni pasal apa? Nah, itu cara. Sebenarnya itu ilmu falsafah ketuhanan. Kalau berangkat kuliah sendiri pun tahun 1 baru